berlaku 2004 Persatuan baru, mereka wujudkan kerusi-kerusi campuran supaya kerusi majoriti Melayu dihancurkan, dibimbangi UMNO kalah. Lalu diwujudkanlah kerusi yang majoriti kaum tidak clear, kita tidak ketara. Kita katalah 70% Melayu, 30% bukan Melayu, 60% Melayu, 40% bukan Melayu. Dia wujudkan banyak kerusi campuran. Sebab kerusi campuran selalunya dimenangi oleh Barisan Nasional. Di dalam Islam kita menyebut manusia merancang. Allah Subhanahu wa taala, God, boleh membalas ataupun perancangan yang paling baik. Mereka wujudkan kerusi campuran dan mereka berjaya tahun 2004. Sehingga kita hilang kerusi. Saya sendiri kalah di Kuala Kedah. Bila Cina Alostar dibawa masuk ke Kuala Kedah. Mahfuz kalah di Pokok Senang. Karena Alostar dipecah. Lebih daripada 10,000 orang Cina misalnya dimasuk ke Pokok Senang. 10,000 masuk Kuala Kedah. Waktu itu Uni berdasarkan masih lagi kaum. Maka saya pun kalah. Mahfuz pun kalah waktu itu. Kita juga kalah di Parit Bunta. Kita kalah di kawasan-kawasan parlimen di sebelah pantai barat. Kerana diwujudkan kerusi campuran. Tetapi menjelang Februari 2008, selepas berlaku peristiwa Hindraf, selepas berlaku peristiwa Bersih, selepas berlaku tunjuk perasaan para peguam, dan hadirin sekalian, keadaan ekonomi negara yang tidak menentu, rasuah yang makin meningkat, semua kaum buat perubahan. Bila semua kaum buat perubahan, mereka kata kami tak kira. Kali ini asal BN kalah, kita undi siapapun. Orang Cina sebarkan SMS abu, asalkan bukan UMNO, pangkah. Hadirin sekalian, bila peristiwa itu berlaku, perubahan rakyat yang berlaku boleh dikatakan sekelip mata. Maka hadirin sekalian, hampir semua kerusi campuran Barisan Nasional kalah. Inilah fenomena politik baru yang muncul di Malaysia sekarang. Kekuatan tidak lagi terletak di tempat itu. Ramai Melayu, ramai Cina, atau ramai India. Dilihat sekarang parti, calon, dan apa tawaran parti itu kepada rakyat menjelang pilihan akan datang ke-13, ke-14 dan sebagainya. Ini tren politik baru di Malaysia sekarang ini. Dan perkara inilah yang merunsingkan UMNO dan Barisan Nasional. Terutama sekali UMNO. Sebab mereka tahu mereka sekarang bertahan di kawasan yang majoriti Melayu pula. Dan di kawasan yang dipanggil masyarakat tertutup, closed society, seperti di Felda. Dan mereka bertahan lagi satu tempat yang kita tak boleh tembus selagi demokrasi tulen tidak ada, yaitulah Unipos. Felda dan Unipos ini sahaja pertahanan terakhir UMNO. Sebab 45 kerusi BN menang kerana undi Felda. Dan sekarang Felda sedang pecah. Felda sedang dipecahkan. Perlukah Felda mula tahu kedudukan mereka sekarang? Felda ini pecah menjelang pilihan akan datang. Kita ambil alih Putrajaya, insya-Allah. Hadirin yang dihormati sekalian, saya yakin politik baru, cara baru yang rakyat Malaysia terokai tahun 2008 tidak akan berakhir di sini. Hubungan kita semakin erat. Tadi yang berhormat, apa? SIM. Saya merupa, saya kenal nama tak ingat.
Nama tak ingat macam Rosmah lah. Nama dia baru saya tahu. Yang berhormat Sim. Dia Cina. Dia Cina kan? Dia duduk sebelah saya, dia kata, tolong fikir apa satu program di Pulau Pinang ni untuk kita tonjol supaya orang melihat kita ni nak tolong Melayu. Yang cakap Cina. Bukan Pak Leh. Pak Leh dia cakap lain, dia kata bila nak tambah. Pak dia dia ada anak kecil. Tapi Sim ni tanya saya, tolong abang fikirkan apa dia perkara yang kita boleh programkan supaya orang Melayu dan orang melihat kita menyelamatkan orang Melayu di Pulau Pinang. Saya terkejut. Saya terkejut anak muda seperti ini fikir hal kita. Kalau kita tanya pemuda UMNO, dia kata, mana projek kita boleh dapat bulan ni? Hak negeri Pulau Pinang kita payah dah. Nak pergi korek pasir di Selangor pun susah. Sekarang kita nak cari di mana? Tapi dia memikirkan tadi. Saya kagum bila datang soalan ini daripada orang bukan Melayu. Karena hadirin sekalian, saya melihat inilah corak politik dan kehidupan baru yang sedang diteroka oleh rakyat Malaysia. Bukan lagi berasaskan perkauman pada masa yang akan datang. Saya kagum. Walaupun soalan dia tadi saya tak boleh beri jawapan lagi. Tapi dia memikirkan. Bagaimana? Hadirin sekalian, kalau anak muda begini yang menjadi wakil rakyat, artinya hadirin sekalian kita hadapi masa depan yang lebih cerah dan suasana yang lebih baik untuk semua kaum pada masa yang akan datang. Hadirin sekalian, walau bagaimanapun UMNO, Barisan Nasional khasnya UMNO, dia tak ada jalan lain untuk memulihkan kedudukan mereka melainkan isu perkauman. Lain tak ada. Dia nak offer apa? Ekonomi. Kita tengok ekonomi yang terus sekalian. Tun Mahathir Mohamad kata Malaysia jadi negara maju tahun 2020. Betul? Najib kata bulan lepas perkembangan ekonomi Malaysia 10%. Semua akhbar Barisan Nasional memuji Najib. Najib berada on the right track. Di landasan yang betul. Dia lari di track yang betul. 10% perkembangan ekonomi. Seminggu kemudian, seorang lagi Menteri Idris Jala kata 9 tahun lagi Malaysia akan bankrupt. Sekarang penduduk Sungai Dibung pening kepala. Yang mana satu kita nak percaya? Tunggu ulasannya di hujung ceramah nanti. Saya balik kepada hal perkauman dulu. Dimainkan isu perkauman terutama sekali di Pulau Pinang dan di Selangor. Karena kita tahu di dua negeri ini pernah berlaku peristiwa berdarah. Pergaduhan kaum yang kita tidak mau ianya berulang. Sekali berlaku tahun 67 bermula di Bukit Mertajam. Dan sekali lagi tahun 69 bermula di Kuala Lumpur dan merebak ke Pulau Pinang. Perasaan perkauman memang mudah ditiup, mudah dinyalakan, tapi susah untuk dipadam. UMNO mainkan peranan supaya isu perkauman ini hidup. Supaya kita lihat, lepas saja Lim Guan Eng angkat sumpah jadi ketua menteri. Di kampung-kampung, belah berampai terutama sekali, mereka main isu, habislah kita, Cina dah perintah kita. Baru pertama kali Cina jadi ketua menteri Pulau Pinang. Sebelum itu Wong Pao Ni, Lim Chong Yu, Ko Sukun, Melayu. Ini dimain perasaan. Saya sebut dah di sini pun saya ceramah dulu.
Adik saya terpengaruh. Dia kata, habislah Cina perintah. Lepas ni abang, kita kena pelihara babi. Psikologi dimainkan. Kemudian terus dimainkan lagi isu Melayu dihalau daripada Pulau Pinang. Tuan-tuan, di sini tak terasa. Di kampung-kampung Negeri Sembilan, kampung-kampung Johor, kampung-kampung Melaka Jaya. Contoh mana Melayu dihalau? Gerai, do, re, mi. Gerai teh pokok. Main isu ni begitu lama. Kita terangkan, sebarkan risalah. 20 gerai yang diroboh misalnya. 4 hak Melayu.